إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ingatlah bahawa kita sedang hidup pada zaman yang penuh dengan kejahatan. Yang mana bukan kejahatan asal yang berada sahaja, tetapi baru-baru pun ada kejahatan yang dibuka anak kunci dia sehingga disebarkan di dalam masyarakat negeri Sia kita, termasuknya masyarakat Islam kita di 3 wilayah ini. Jadi salah satu benda yang sebar, dan juga bukan hanya satu sahaja, banyaklah yang sebar dalam masyarakat kita. Di antara benda yang nak sebut di dalam khutbah yang pertama pada hari ini, iaitu mengenai dengan fitnah yang akan berlaku kepada anak-anak kita, khususnya anak perempuan lah. Yang mana saya rasanya pada hari ini fitnah LGBT ataupun kaum Lut, amalu kaum Lut, amal kaum Nabi Lut alaihi salam, cinta di antara lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan yang hari ini seolah kata telah diizinkan oleh Undang Negeri Syariah kita. Bagi saya rasa kata kejahatan ini dia akan merebak khususnya kepada anak perempuan kita lah. Kerana kita tak syak pada hari ini dengan bilangnya dalam masyarakat kita orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Dan juga orang lelaki yang bilangnya sedikit, berapa banyak yang jadi orang lelaki sungguh ataupun jadi lelaki yang berkualiti sungguh. Banyak mana lagi yang lelaki orang jantan yang tidak berkualiti ataupun dirusakkan oleh dadah dan juga kejahatan yang banyak lagi, ataupun anak lelaki kita yang jadi pone ataupun tidak jadi lelaki dengan secara 100% lah kita katakan.
Dengan sebab itu orang perempuan dia akan hidup sesama orang perempuan lebih banyak. Duk berak sekali, pergi ngaji sekali, makan nasi sekali, sehingga kadang-kadang hari ni perempuan sama perempuan dia akan kasih pergi mari. Mulai kadang-kadang pertama sekali orang panggil kata adik kakak begitu ya, tolong pergi mari makan nasi, ajak tolong mengajar apa yang dingaji dalam kelas. Tapi akhir sekali dengan orang panggil katakan ronda-rong sosial media pada hari ini, banyak di dalam TV hari ini ataupun long online hari ini yang ronda-rong orang yate dengan yate ataupun perempuan dengan perempuan, tak ada masalah apa kalau lah mereka nak cinta gimari sesama mereka. Dengan sebab itu fitnah yang pertama ini saya rasanya berlaku banyak kepada anak perempuan kita. Walaupun kadang-kadang ramai juga daripada anak lelaki, tapi dia nak tukar pet, dia tu jadi orang perempuan, nak jadi orang perempuan, orang yang suka cantik. Yang mana pada semalam satu klip video yang sebar di dalam sosial media, 3 orang lelaki yang tukar plain pet diri jadi orang perempuan, pakaian perempuan, rambut perempuan, ucapan perempuan, nama yang tukar jadi perempuan, yang mereka sedang mengaku lagi kata mereka adalah orang yang beragama dengan agama Islam ataupun jadi orang Islam. Di antara dakwaan mereka yang kata mereka khabar, mereka tahu kata ini adalah dosa besar saja. Benar yang mereka duk jadi sekarang ni jadi partner, nak jadi perempuan, mereka tahu kata ini adalah benar yang dilaknatkan oleh Nabi ataupun Allah. Dan juga bukan siapakah mereka jatuh agama dak. Mereka dakwa kata ini adalah dosa yang besar sahaja. Seolah-olah kata kita panggil kata ihtiqaru bil kabair, buat main-main dengan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dosa dinamakan dosa, kita tak boleh nak kira kata besar ataupun halus. Walaupun ulama telah becek untuk kita tahu kata dosa besar ni kita pasti kena jauh dengan penuh usaha kita jauh sebanyak mungkin sekali. Dan juga dosa halus adalah dosa kadang-kadang kita buat dan juga akan diampun oleh amalan-amalan hasanat kita yang kita buat itu akan diampun oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan maksud kata kita boleh nak main-main dengan dosa yang besar. Dan juga yang keduanya mereka kata benar ini jangan gaduh hukum fak kami, dia kata. Kerana fak kamu belum tentu kata belum fak kami, fak dia nak mati ni boleh jadi mereka akan taubat, dia akan taubat kepada Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala akan menerimakan taubat mereka. Seolah-olah kata boleh jadi hidup sepanjang hidup mereka akan nak jadi begitu, dan juga boleh ada saat yang terakhir mereka akan mengucap, mereka akan bertaubat kepada Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala akan hapus dosa dia dan juga akhir sekali boleh masuk syurga. Seolah-olah kata gitulah. Boleh jadi mereka akan pergi dengan hadis Nabi kata man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang perkataan akhir dia adalah mengucap la ilaha illallah, dia akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi hadirin, adik-adik, kakak-kakak, pemuda Islam yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, jangan kita gaduh yakin kata kita yang sepanjang hidup kita hidup dalam dunia ini dengan berdosa-dosa besar. Dan juga apabila kita nak mati, mudah kita nak mengucap 2 kalimah syahadah. Belum tentu. Dan juga tidak boleh kita nak yakin. Kerana bukan dengan taufik ataupun mudah-mudah yang mana kita duduk dalam dunia ni berdosa kepada Allah Ta'ala, akhir sekali Allah Ta'ala nak memudahkan lidah kita kata 2 kalimah syahadah. Belum tentu. Kerana orang yang Allah Ta'ala akan kemudahan kepada dia sungguh, lidah dia akan mudah nak ucap la ilaha illallah belum nak mati, itu adalah mereka yang hidup di dalam dunia ini sepanjang hidup mereka bersama dengan la ilaha illallah sungguh. Bukan kata hidup sepanjang hidup lama dengan lupa la ilaha illallah, lupa Allah Ta'ala, buat maksiat yang besar kepada Allah Ta'ala, dan fak kamu yakin kata fak kamu akan kata la ilaha illallah belum nak meninggal dunia ini.
Dengan sebab itu orang yang kita rasa kata Allah Ta'ala akan mudah sekali, iaitu orang yang berhidup di dalam dunia ini pegang teguh sungguh dengan kalimah la ilaha illallah. Yang ketiganya, mereka rakyat kata tak apalah, fak kami akan ambil dosa yang fak kami duk buat sekarang ni di dalam dunia ni, akan pergi mengadu dan juga pergi cerca dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi ingatlah bahawa para nabi pada masa depan, sehingga daripada kalangan nabi yang paling afdal sekali, ulul azmi 5 orang tu, mereka akan mengeluh, mereka akan letih. Setiap orang manusia akan mari minta syafaat kepada nabi ni, minta nabi ni minta syafaat kepada Allah Ta'ala, kata tolong fak kami, tolong fak kami. Tidak ada nabi mana yang boleh kuasa nak minta syafaat daripada Allah melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nabi. Apatah kita yang penuh dengan dosa besar, kalaulah kita nak ambil dosa besar kita pergi cerca dengan Allah Ta'ala, kita rasa kita akan lepas ke? Kita akan kan top 10 ataupun balasai Allah Ta'ala kepada hari kiamat. Seolah kata kita yakin ataupun kita guna ar-raja, kuam-wang, dan juga kita lupa al-khauf, takut daripada Allah Ta'ala. Benarlah banyak ayat di dalam Al-Quran, kalaulah kita mati dengan belum taubat kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti ni, tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala nak apung, boleh hadir Allah Ta'ala nak apung. Tapi kalau Allah Ta'ala tak apung, sila kita masuk dalam api neraka dulu, kena pergi basuh dulu, barulah kita keluar. Dan juga kita tak kenal ke bagaimana neraka Allah Ta'ala, tak serupa dengan azab ataupun api kepanasan di dalam dunia ini. Lebih banyak daripada api kepanasan dunia ini lagi. Dengan sebab itu, katanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata innal mu'min jama ihsanan wa syafaqah, wa innal munafiq jama isa'atan wa amna. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tu, mereka akan buat ibadah, akan sungguh utuh nak buat kebaikan kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan yang comel sekali, berani buat balas mana kebaikan wina buat comel, wina apa kata Allah Ta'ala akan terima sekali. Dan juga bersama dengan syafaqah, bimbing kata Allah Ta'ala terima kedok amalan kebaikan kita yang kita buat kepada Allah Ta'ala. Manakala orang munafik, dia akan buat kebaikan itu dengan keadaan mereka yakin. Orang panggil tu mancai dengan kejahatan yang dia buat itu. Rasa kata mancai, kata tak apalah, pada hari kiamat nanti boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampun. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, saya ada anak murid ramai lah yang baru-baru ini mereka pindah, tamat belajar daripada sekolah Matayum dan juga masuk pergi sama belajar di peringkat universiti ataupun mahawicalai. Minggu yang pertama dia hantar ramai mai kepada saya, kata ni ustaz balah ning kada Arab nong nei mahawicalai pada hari ni. Kita tak kecek jauh lah, kita kecek yang dekat daripada kawasan kita, Mo'o ke ataupun Raja Pat Ya'la ke ataupun di mana-mana mahawicalai yang dekat dengan kita. Hari ini K6 ataupun pemimpin pelajar yang Rabnong ataupun cakam Rabnong kepada adik-adik hari ini, kebanyakan daripada kumpulan orang yang jadi pone ataupun orang yang jadi lesbian fuaning, jadi pemimpin ataupun jadi K6. Banyak gambar-gambar yang diukur dan juga sebar dalam Facebook, orang panggil kita pramuan pub Rabnong. Kita tengok pakaian mereka balas mana, pakaian balas mana, decok, dontri, muzik, macam-macam yang berada di dalam pagar universiti yang mendidikkan anak cucu kita pada hari ini. Yang mana saya tak soalan kata hari ini anak cucu kita yang duk belajar di Mo'o, anak cucu kita yang duk belajar di Raja Pak Jalan ni, mari daripada mana? Tamat belajar daripada mana? 80% boleh katakan kata tamat belajar daripada sataban yang dinamakan kata sataban ponok ataupun Rongren Eka Chonson Sasana, ngajar agama Islam. Dan juga pada hari ini kalau kita cuba pergi masuk dalam ruang sataban ponok hari ini,
Kadang-kadang kita boleh buat kesimpulan buat surut kata setahapan tisang klumpet tisam ni samcang wat mak tisut iaitu daripada ponok banyak sekali. Balah mana guru pada hari ni, balah mana pemberian hari ni boleh orang panggil lepas kebebasan ini berada di dalam sekolah yang duk mengajar satu hari itu qala Allah qala Rasul, duk hajar Quran dan juga duk mengajar hadis, bahkan anak murid kadang-kadang jadi klumpet tisam. Dan juga apabila tamat belajar pergi masuk kepada pagar universiti duk belajar, duk tunjuk gambaran kita, kata itu adalah benar yang kadang-kadang tiga wilayah kita ini boleh diterima. Itu adalah hakikat yang sebenar, yang mana Nabi SAW biasa duk bimbang, biasa duk larang. Kata sesungguhnya benar yang Nabi SAW sangat takut sekali, sangat bimbang sekali ke atas umat aku ini, iaitu amalu qaumi Lut, kan rak rompet dia kan klumpet tisam pada hari ini. Yang mana cerak nyata di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kata inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dua saja yang Allah Ta'ala ciptakan, lelaki dan juga perempuan. Tidak ada petisam di dalam agama Islam, cerak nyata. Di dalam ayat lain lagi pun banyak. Sebenarnya hari ini apa yang berlaku dan juga apakah sebab punca dia, sahih dia ini berlaku daripada mana anak kita, anak cucu kita yang jadi ponia ataupun LGBT yang banyak pada hari ini. Yang mana saya rasa kata bukan baru-baru dah, bukan baru-baru sahaja, yang mana saya rasa saya ingat kalaulah nak hunur belakang lagi lebih kurangnya 15 tahun dulu ada dah berlaku di dalam masyarakat tiga wilayah kita benda-benda seperti ini. Berlaku dah, makna kata pada hari ini bukan benda yang susah bagi mereka yang nak wadah. Sebab apa? Sebab sosial media ataupun kan ronerong itu banyak sangat di dalam masyarakat kita. Boleh jadinya dua. Satunya orang panggil kata biang-biang prok hormon. Nah, hormon dia tu ada masalah bagi anak cucu kita yang mereka ada masalah kuam rusuk. Tangpet yang suka, kalau jadi perempuan suka kepada perempuan, ataupun kalau jadi lelaki cinta kepada lelaki, tak suka cinta kepada orang yang jadi petungkam orang panggil. Ni sebab hormon. Kalau orang yang golongan yang pertama ini kalau dengan sebab hormon, serta anak mereka adalah seolah kata orang yang sakit, orang ataupun orang penpupui yang kena fobat, kena pergi cari bomo, periksa dengan bomo. Sama-sama pergi cari bomo itu, periksa dengan bomo, kena menjauhi daripada benda yang menggalakkan mereka untuk nak cinta kepada pet dia, kan kepada dia. Kena jauh lah. Ni yang pertama. Yang keduanya boleh jadi dengan sebab orang panggil rosnium, karonerung hak log zaman sekarang lah ni. Zaman sekarang lah ni hari ni dalam terotak ke tuk chong hari ni, dan runarung yate sama yate dan juga lelaki sama lelaki, perempuan dengan perempuan. Orang panggil dengan bahasa Sia kata khucin, cai kap cai, khucin, ying kap ying, tina dengan tina. Sehingga kalau kau bakar hari ni, pai kau sana hari ni tak ada dah perempuan, ataupun perempuan dengan yate tak ada. Dulu perempuan dengan lelaki, tapi hari ni lelaki dengan lelaki dan juga perempuan dengan perempuan yang letakkan gambar kusna dibakar pada hari ini. Ronarung siapa ke situ. Dan juga bagi rupa yang kedua ini ni, kita kena winasihati mulai daripada peringkat keluarga. Keluarga tong haiความสำคัญ. Yang keduanya peringkat masyarakat. Dan juga selain daripada tu nak balah mana, ongkon, masjid ataupun peringkat mana-mana sahaja nak ronarung untuk anak kita ni boleh yek apabila mereka pergi sosial media pada hari ini. Hari ini cerak kata terosak stay duduk di dalam tangan anak kita ni segala ataupun 1000 jahatan yang mereka akan lihat pada dalam terosak dia itu. Dan juga apabila kita sebagai pupuk krong orang tua, anak kita tengok benda ni, sek benda ni, tengok benda ni, tapi menerap kam cinek tidi cak kon ti pen pupuk krong, apa kau nak jadi? Kadang-kadang pada hari ni Facebook, YouTube, TikTok yang tengok video orang tia,
tengok video orang berdacak, tengok video orang yang bunuh, tengok bakar, tengok bom situ, video bermacam-macam, bagai-bagai video dalam kitab pada hari ini. Kadang-kadang anak kita tengok ni rap faham rusuk maidai, kata nak dicek kau, nak suka kau, nak tiap mana-mana. Sebab video yang banyak yang sebar pada TikTok ataupun sosial media pada hari ini. Habis itu berhajat kepada nasihat dan juga jaga daripada orang yang jadi ibu bapa. Kita kalaulah boleh ataupun kuasa nak beri terosak kepada anak kita kena cari masa kata nak belah mana nak jaga anak kita selamat ataupun jauh daripada benda jahat yang sebar di dalam sosial media pada hari ini. Ini adalah hakikat pemuda umat Islam pada hari ini. Hakikat umat Islam ataupun pemuda umat Islam pada hari ini sedang-sedang duk mabuk dua jenis mabuk. Mabuk yang pertama iaitu mabuk mengenai dengan syubhat ataupun fikiran yang salah dengan syariat Islam seperti LGBT ini. Yang keduanya mabuk sedang mabuk dengan dadah ataupun yaseptit. Yang baru ini iaitu kancong ataupun kanca seri yang duk mabuk pada hari ini. Mari adalah kes yang pertama pergi kepada hospital Taning dengan guna kanca bersama dengan kating dang makan sehengganya selok, tak ada nak nyawa masuk kepada hospital. Ini adalah hakikat pemuda pada zaman kita sekarang ni, mabuk dengan fikiran ataupun syubhat yang orang jadi satu Islam pakai nak hayung kepada masyarakat dunia dan juga khususnya nak punah merosakkan umat Islam. Yang keduanya mabuk yang dinamakan kata dadah ataupun yaseptit pada hari ini. Dengan sebab itu, sesiapa yang selamat daripada dua kemabuktan ini, dia akan sedang berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan juga kejayaan yang sebenar. Kerana Ibn Qayyim sebut kata man salima min fitnati syubuhat wasyahawat jumi'a lahu bainal huda war rahmah wal huda wal falah. Siapa yang selamat daripada kejahatan syubhat-syubhat yang banyak dalam masyarakat pada hari ini ataupun kejahatan daripada syahwat dia sendiri yang nak benda jahat, lebih suka kepada benda jahat lebih daripada benda baik, mereka adalah dapat kejayaan dan juga hidayah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, di antara benar sebab-sebab yang melemahkan umat Islam dan juga boleh nak menjatuh ataupun mengkalahkan sang pampai hayanat kepada umat Islam iaitu dadah. Yang mana awal-awal sekali dadah ataupun kanca masuk di kalangan umat Islam iaitu pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang berlaku perang di antara Mongol dengan umat Islam pada zaman itu. Mongol daripada Cina, Mongolia itu dia kadang-kadang dia tengok kepada umat Islam gagah hebat. Tapi salah satu cara yang dia bawanya, dia bawa kanca ataupun sing mau untuk nak law kepada umat Islam. Sehengganya umat Islam walaupun bilangnya banyak pada zaman itu, kekuatan hebat tara mana, tapi akhir sekali mabuk dengan kanca ataupun dadah itu, akhir sekali didapat kekalahan. Halah. Dengan sebab itu pada zaman sekarang ni kadang-kadang bukan sebab seteru Islam dia mereka ramai ataupun kuat dak, tetapi dengan sebab kita sendiri yang lemah. Kita sendiri yang lemah dan juga kita sendiri yang lemah tidak pegang teguh dengan agama Allah dan juga ajaran Islam kita. Apabila ada pintu kejahatan, kita nak cuba, kita nak terang, kita nak hanyut, kita hanyut pergi bersama dengan benda itu. Ingatlah, benda seperti ini kita pakat-pakat kena fikir, pakat-pakat kena menasihati. Kerana apabila tidak menasihat, apakah berlaku kalaulah satu masyarakat, satu kampung sahaja, tak mesti satu wilayah, tak apa. Satu kampung, satu muban,
pada zaman depan kalaulah pemuda di dalam Moban itu 100% mabuk dengan kancah belaka, balah mana akan jadi pada Moban itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu yang kita tidak nak khayal lah, tapi kita pakai usaha menjauhi masyarakat kita daripada segala kejahatan yang telah disebarkan pada hari ini. Nak tupai unek-unek negeri Syiah susah dah, kerana kita adalah umat Islam yang sedikit. Yang paling kita kena buat hari ini, kita kena ada botbat masing-masing. Botbat di peringkat keluarga, botbat di peringkat masjid, botbat di peringkat kampung, botbat di peringkat wilayah. Dan juga ahli kampung yang jadi orang Islam belakang nak belah mana untuk nak peliharakan pemuda kita selamat daripada kejahatan semua ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وفتياتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا إلى صراطك المستقيم واصلح أحوالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.